Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih saudara pengacara majlis yang berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu selaku Presiden Parti Amanah Negara. Yang saya hormati calon kita Dr. Sulaiman Muhammad Noor bagi Dun Kemelah ini, mantan wakil rakyat juga, dan saya yakin bahawa dengan kredibiliti beliau, insyaAllah kita dapat, Katan Harapan dapat mempertahankan Dun Kemelah ini. Semua pimpinan-pimpinan yang bersama dengan kita, peringkat ahli jawatankuasa di peringkat nasional dan juga pimpinan di peringkat kawasan dan juga semua yang hadir pada petang ini. Jadi pertamanya kita panjat rasa syukur kerana kita dapat sama-sama hadir pada program ini. Dan kita tahu bahawa kita hanya tinggal sekitar 5 hari bermula minggu yang kedua ini untuk kita memberikan keyakinan kepada rakyat kenapa perlu bersama dengan Pakatan Harapan. Dan kita tahu bahawa cabaran bagi kita cukup besar juga. Macam saya selalu ulang, selepas daripada pilihan raya Melaka dan berlaku di Sarawak dan juga hari ini berlaku di Johor, model pilihan raya negeri-negeri ini memang kita tahu dah dirancang oleh Barisan Nasional untuk mengembalikan kuasa kepada mereka. Macam di Melaka itu, walaupun kita sebenarnya kerajaan kita hari itu hilang majoriti dan kita jatuhlah kerajaan kita, tetapi bila kita dapat balik majoriti, UMNO tak akan bagi kuasa itu pada kita. Dia bubarkan DUN itu. Hatta UMNO Barisan Nasional pun, kalau kita lihat apa yang berlaku di negeri Johor ini, dia memang UMNO Barisan Nasional takkan boleh bekerjasama dengan orang. Ini realitinya. Dia bila bekerjasama tak boleh, akhirnya dia bubarkan DUN di negeri Johor. Tapi kita boleh lihat, selalu saya bawa angka-angka ini kerana ini adalah realiti yang berlaku di hadapan kita. Sebenarnya dalam pilihan raya di Melaka itu, UMNO Barisan Nasional mendapat undi popular sebanyak 38%. Pakatan Harapan 35%. Perikatan Nasional 24%. Jadi secara keseluruhannya sebenarnya di Melaka itu, memanglah kalau kita jumpa orang, semua orang tolak BN. Kita jumpa orang yang ni tolak BN, dia tolak BN. 62%, saya ketua pembangkang di Dewan Undangan Negeri. Hari itu pun saya sebut dalam Dewan, saya ketua pembangkang. Pembangkang ada 7 orang. Tapi mewakili 62% daripada sokongan rakyat. Kerajaan yang ada itu kerajaan yang dapat sokongan 38%. Tapi kenapa 38% boleh jadi kerajaan? 62% tak boleh jadi kerajaan. Kerana apa? Kerana 62% itu berpecah kepada dua, iaitu berpecah kepada Pakatan Harapan 35% dan berpecah kepada Perikatan Nasional 24%. Model yang sama juga berlaku di Johor, kita boleh lihat. Tetapi saya yakin bahawa rakyat secara keseluruhan dia boleh faham. Mungkin hari itu sebahagian rakyat merasakan, Pakatan Harapan Perikatan Nasional ni boleh mengalahkan Barisan Nasional. Dia rasa macam tu. Jadi dia pergi undi Barisan Nasional. Kalau dulu pilihan raya lepas, mereka mengundi Pakatan Harapan, tapi mereka undi Perikatan Nasional selepas daripada itu. Jadi kita hilang undi. Kita kurang undi. Perikatan Nasional dapat undi. Tapi Perikatan Nasional takkan boleh mengalahkan Barisan Nasional. Kerana apa? Kerana asas yang ada pada Perikatan Nasional dengan kerjasama PPBM dan juga PAS itu, mereka mempunyai base yang terlalu rendah. Jadi nak kejar Barisan Nasional itu tak boleh. Jadi yang boleh, yang mampu mengalahkan Barisan Nasional sepatutnya adalah Pakatan Harapan. Sebab itu lagi banyak undi diberikan kepada Perikatan Nasional, lebih besar peluang Barisan Nasional itu untuk menang. Dan ini rakyat Johor harus faham. Macam juga di Melaka. Kalau naik 25%, kita hilang jadi 34%. Dia naik lagi 26%, kita hilang jadi 33%. Jadi maknanya apa sahaja undi yang menambah kepada Perikatan Nasional itu akan mengurangkan undi kepada Pakatan Harapan itu. Yang akhirnya yang menang adalah UMNO Barisan Nasional. Ini berlaku di Melaka. Sebab itu di kalangan rakyat itu, kalau kita jumpa 10 orang, 6 orang tolak BN. Tetapi bila dia tolak BN, ke mana undi dia? Undi dia sebahagian pergi kepada kita, sebahagian pergi kepada Perikatan Nasional. Jadi perpecahan di kalangan pembangkang ini memang sudah dirancang oleh Barisan Nasional. Macam mana Barisan Nasional merancang perpecahan di kalangan Pakatan Harapan ini? Alah, dia offer lah.
dia offer PPBM itu, keluar daripada Pakatan Harapan. Apa yang dia beri? Dia beri jawatan Perdana Menteri. Tapi tak lama lah, 18 bulan, Tan Sri Muhyiddin jatuh. Dan akhirnya kita yang berpecah. Yang dibawa oleh Perikatan Nasional itu. Sebab itu, macam di Johor ini saya cukup yakin, selepas daripada Melaka itu, rakyat Johor harus mengambil pengajaran daripada itu. Dia tak ada timbul isu orang tolak, orang terima atau tidak Barisan Nasional. Barisan Nasional memang sudah tidak diterima oleh majoriti rakyat. Sama ada di Melaka, sama ada di Johor, hatta di Malaysia sendiri. Kerana sudah terbukti dalam pilihan raya yang lalu, rakyat Malaysia sudah menolak Barisan Nasional. Dan Barisan Nasional tak mendapat keyakinan baru. Yang ada adalah sokongan tegar dia sekitar 30-40% itu. Tetapi majoriti rakyat ini mesti punya satu kesepakatan melalui Pakatan Harapan. Tadi saya sebelum datang sini, saya singgah di Pekan Segamat itu. Jumpa beberapa kedai, jumpa beberapa pengundi. Saya yakin bahawa calon kita di Kemelah ini memang mempunyai kekuatan yang cukup kuat. Saya yakin. Sebab kalau dari segi tanya-tanya tadi, orang yang saya tanya itu, ialah mereka secara asasnya ada kecenderungan kepada Perikatan Nasional. Tapi kita cukup berbangga dan harus beri pujian kepada calon kita kerana dia telah berkhidmat kepada masyarakat di Dun Kemelah ini. Dan tadi saya bila bincang dengan orang muda ini, mereka beri keyakinan akan memberikan undi kepada Dr. Sulaiman kita. InsyaAllah saya yakin beliau boleh mempertahankan Dun ini. Tetapi saya nak peringatkan satu perkara kepada jentera kita. Jangan lupa kepada penyokong-penyokong tegar kita. Jangan kita anggap, oh kita kawasan ini, daerah mengundi ini, kita dah menang. Atau kita ada penyokong tegar, tak apa. Macam mana pun mereka akan keluar. Jangan. Kerana penyokong tegar kita mesti disantuni, mesti diyakinkan bahawa mereka mesti keluar mengundi. Kerana kalau kita jumpa 10 orang penyokong tegar kita, paling kurang pun 9 orang ataupun 10/10 itu akan datang mengundi kita. Jadi ini mesti kita berikan keyakinan itu. Jadi jangan tinggalkan daerah mengundi di mana di situ adalah kawasan-kawasan tegar kita. Kerana kita hanya tinggal 5 hari saja lagi. Sebab itu ini harus diberikan perhatian dan saya harap jentera memberikan ini. Jangan kita anggap, oh penyokong tegar kita, dia akan datang kepada kita, hari mengundi dia akan undi kita. Tidak begitu. Kita mesti pastikan bahawa mereka mesti diyakinkan, mereka mesti dipedulikan, mereka mesti disantuni untuk mengajak bersama-sama dengan kita untuk memenangkan Dun Kemelah ini dan juga calon kita Dr. Sulaiman. Saya yakin bahawa dengan gerak kerja yang telah kita buat, dengan sokongan rakyat yang diberikan kepada kita, macam tadi Dr. Sulaiman sebut, kenapa UMNO Barisan Nasional letakkan seorang calon India di sini. Kerana saya harus peringatkan juga, strategi mereka meletakkan calon India itu adalah untuk memecahkan penguasaan sokongan tegar kita. Itu sebenarnya yang dilakukan. Kerana dia tahu bahawa kalau sokongan tegar kita itu boleh dipecahkan, maka itu akan memberikan peluang. Sebab UMNO ini apa cara sekalipun, dia akan cuba pecahkan undi-undi kita. Dia dah pecahkan Pakatan Harapan. Dulu dia berusaha pecahkan Pakatan Rakyat dengan PAS. Dan sekarang dia pecahkan Pakatan Harapan melalui PPBM. Dan tak cukup pecah itu, dia akan cubakan lagi pecahkan penyokong-penyokong kita di bawah ini dengan dia meletakkan calon MIC di dalam. Bukan untuk menang semata-mata, tetapi untuk pecahkan dulu sokongan tegar kita. Jadi ini yang harus kita lakukan. Mesti jangan tinggalkan penyokong-penyokong tegar kita di daerah-daerah mengundi itu. Dan saya yakin bahawa dengan usaha yang kita buat ini, dengan kesedaran rakyat Johor untuk memberikan kemenangan kepada Pakatan Harapan, saya yakin bahawa Pakatan Harapan di Dun Kemelah ini, kita insya-Allah 12 hari bulan, sokongan rakyat Johor kepada Pakatan Harapan, kepada Parti Keadilan dan juga kepada Parti Muda itu sendiri. Dan insya-Allah kita akan kembali memenangkan calon kita di Dun Kemelah ini. Terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini. Terus berusaha dan insya-Allah kita akan berjaya. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.